الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita syukur kepada Allah kerana malam ini kita boleh diizinkan oleh Allah untuk mengadakan kuliah. Sambungan daripada pengajian yang lepas, iaitu berkaitan dengan fiqh al-ibadah ataupun fiqh ibadat, berhubung kait dengan ibadat dan juga hukum hakam yang bersangkutan dengannya. Malam ini kita nak baca satu dua isu yang berkait dengan fiqh salat, kerana salat merupakan tiang ataupun tonggak besar dalam ibadat. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan juga mengizinkan kita untuk mengamalkan apa yang kita dapat pada malam ini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki salat, selepas daripada mengangkat takbiratul ihram, baginda diam seketika. Allahu Akbar. Sebelum memulakan bacaan Al-Fatihah, baginda diam, senyap, tidak kedengaran apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu an, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan ataupun apa yang dibaca selepas daripada takbir, sebelum daripada memulakan bacaan Al-Fatihah. Apa yang Nabi buat lepas daripada Nabi azan, lepas daripada Nabi takbir, Nabi diam, senyap, kemudian baru Nabi baca Fatihah. Abu Hurairah radhiyallahu an, dia ambil peluang tu, dia tanya apa yang Nabi buat masa diam tu, masa senyap tu, kan? Lantas dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ketika diam itu, di antara takbir dengan bacaan Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah tahulah, dengarlah, yang diam antara itu, kata Nabi, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bithalji wal ma' wal barad. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah kata, masa aku diam itu, masa aku senyap itu, sebenarnya aku membaca doa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sehingga habislah. Menunjukkan di sinilah untuk makluman kita semua dalil doa
Doa apa? Doa iftitah. Jadi syariat hukum baca doa iftitah tu mari dari hadis Abu Hurairah. Mungkin kita duk amal doa iftitah, memang kita duk baca pun dalam sembahyang, tapi kita tak tahu sandaran hukum dia siapa yang cerita. Mari mana? Daripada dalil apa, keterangan apa tentang isu doa iftitah ni. Baca memang baca. Ini pentingnya pengajian ni kerana dia menambahkan maklumat dan menambahkan kepada kita fakta-fakta baru mungkin kita tak dengar. Jadi kalau orang sebut tentang doa iftitah, tak boleh lari daripada hadis Abu Hurairah. Sebab yang tanya soalan itu, yang keluar cerita doa iftitah yang Nabi baca itu mari daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi sebab itu kata para ulama, di dalam salat disyariatkan, disyariatkan ataupun dituntut ke atas musalli, orang yang salat, musalli orang yang salat, untuk membaca doa iftitah berdasarkan kepada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Okey. Kemudian kita tengok juga perbincangan di kalangan para fuqaha tentang hukum. Pertama kita kata dia sunnah, Nabi baca. Kalau orang tanya adakah Nabi baca doa iftitah, kita kata ya, Nabi baca. Memang Nabi baca. Cuma lanjutan daripada itu, kalau soalan tanya pula, kalau tak baca atau tinggalkan doa iftitah, apa hukumnya? Kita nak kena tengok hukum doa itu sendiri. Sebab kalau hukum dia wajib, rukun, maka tak ada pilihan, kita kena bacalah. Sebab itu dalam salat kita kena bezakan, kita kena tahu mana satu rukun, mana satu sunat, mana satu perkara yang tak boleh tinggal, mana satu perkara yang kalau kita tak buat pun tidak merosakkan sembahyang kita. Yang tu penting. Sebab bila kita tahu bahagian-bahagian tu, kalau kita tinggal pun tak menjadi satu kesalahan lah. Kan? Seperti saya bagi contoh. Ramai orang, dia mungkin tak jelas tentang hukum duduk tahiyat awal. Contoh, saya bagi contoh. Kan? Apa hukum baca tahiyat awal? Duduk tahiyat awal. Yang paling penting sekali dia bukan rukun lah. Jadi bila kita sebut bahawa tahiyat awal ini bukan rukun, bukan daripada salah satu rukun sembahyang, dia akan memberi maksud meninggalkannya tidak membatalkan sembahyang. Dalam bahasa mudahnya, tak duduk, tak baca, tak batal sembahyang. Sama ada lupa atau sengaja tak duduk. Tak apa. Ustaz, saya lupa tahiyat awal. Macam mana sembahyang saya? Sah. Pasal apa sah? Sebab saya lupa kot? Tak. Bukan pasal lupa. Pasal dia bukan rukun. Itu cerita dia. Baru faham. Ustaz, saya sembahyang lohak tadi 3. Apa hukum? Apa jadi kat sembahyang saya? Batal ya? Itu senang ya. Pasal apa? Pasal dia sembahyang lohak ni 4. Okey. Nampak? Ustaz, tak baca Fatihah. Terlupa. Apa jadi? Bila teringat, lepas sembahyang, duk perasan macam tak baca. Ingat-ingat sungguh tak baca. Batal ya? Pasal Al-Fatihah rukun. Jadi perkara-perkara macam ni memberikan manfaat yang besar lah. Sebab kita tahu mana satu yang boleh membatalkan sembahyang kita dan yang mana satu kalau kita tinggal tak jejas sembahyang kita. Kan? Tak jejas. Okey? Macam tu juga kita sebut sikit. Umpamanya juga boleh kita jadikan sebagai contoh
bacaan kunut di dalam salat subuh. Bacaan kunut dalam salat subuh. Bagi orang yang dia pegang ataupun dia berpegang kepada pandangan adanya kunut subuh, dia kena tahu juga. Bukan setakat ada, memang ada lah pandangan yang menyatakan kunut subuh itu sunat. Dan dia kena tahu bahawa kunut subuh itu tidaklah termasuk daripada rukun sembahyang. Maksud tidak rukun tadi macam kita sebut lah. Kalau tak baca tidak membatalkan salat. Itu pentingnya. Termasuklah topik yang sedang kita bicarakan ini, iaitu doa iftitah. Tak baca tak apa ke? Hukum membaca doa iftitah di dalam salat adalah sunat dan dia bukanlah termasuk daripada rukun-rukun salat. Maksudnya, sesiapa yang meninggalkannya dengan sengaja ataupun terlupa membacanya, tidaklah membatalkan dan merosakkan salat tersebut. Itu perkara yang pertama yang kita nak kena bagi clear. Hukumnya sunat. Jadi mungkin kadang-kadang tuan-tuan skip, langkau, tak baca. Mungkin kerana masa yang terhad, ataupun mungkin keadaan-keadaan tertentu yang tuan-tuan tak baca. Terus kepada Al-Fatihah, Allahu Akbar, terus Alhamdulillah. Maka dalam hal itu, kalau kita tengok kepada hukum doa tersebut hanyalah sunat, maka tidaklah membatalkan dan merosakkan sembahyang kita. Itu perkara yang patut kita tahulah. Hadis ini juga tuan-tuan, hadis ini, berdasarkan hadis ini, doa iftitah dibaca secara sir. Sebab apa sir? Sebab Abu Hurairah kata Nabi sengak, tak dengar. Bila tak dengar, bila senyap, artinya sunat, sunnah kita pun baca pelan. Jadi doa iftitah orang tak baca kuat lah. Seperti mana Al-Fatihah dan surah. Kan? Okey? Sebab itu kadang-kadang kita tengok imam bila dia angkat takbir, dia senyap. Senyap itu dia membaca iftitah, kan? Okey, iftitah. Kemudian kalau kita tengok juga doa iftitah yang dibaca oleh Nabi dalam riwayat Abu Hurairah ini hanyalah salah satu daripada beberapa jenis doa iftitah. Itu isu lain pula. Dia kata ni doa mana pula? Bukan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Seperti mana tuan-tuan yang menuntut ilmu dah biasa, benda ni dah biasa. Orang kita kata merli dah. Sebab apa? Orang yang belajar, dia akan berbeza dengan orang yang tak mengaji. Orang yang mengaji, dia terdedah dengan hadis. Dia terdedah dengan dalil. Jadi banyak benda dia dengar. Jadi bila ustaz baca yang ni, dia tahu ini mungkin hadis lain, riwayat lain, sahabat lain. Jadi yang dia baca tu bukan salah, tapi datang daripada orang lain. Bukan sahaja doa iftitah tuan-tuan. Dalam sembahyang banyak versi, variasi, pelbagai. Doa ketika rokok macam-macam jenis. Doa i'tidal, Rabbana walakal hamd pun banyak jenis. Salah satu hikmah, sebelum kita nak ulas ni saya nak sebut sikit. Salah satu hikmah, ni tuan-tuan kena ambil perhatian ni. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kepelbagaian doa-doa dan zikir ini untuk menimbulkan rasa kesegaran dalam sembahyang. Kita pun kalau makan lauk tu hari-hari cemuih lah juga.
Jemu lah juga. Macamlah tengok muka orang. Kalau dia tengok muka kawan tu hari-hari, jemu lah. Nak tengok lah juga muka orang lain sama. Kan? Beralih angin, bertukar angin, semangat baru. Dia malah rasa semangat tu. Daripada baliak-baliak bersunat-bersunat tu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Sampailah orang nak jentu atas bawah pun tu Allahu Akbar kabira tu saja. Masya Allah. Awak salah ke? Tak lah. Tapi tuan-tuan, kita lagu tu lah. Bukan tuan-tuan lah, orang lain lah. Lagu tu. Kalau hal-hal dunia, semua nak ada peningkatan. Dalam perkara-perkara keduniaan, semua kita nak upgrade. Dulu tuan-tuan pakai telefon apa? Telefon, kita bagi contoh telefon. Lah ni semua canggih. Kan? Dulu kita pakai telefon hok jenis tekan-tekan tu. Telefon bodoh tu kan, tekan-tekan tu. Kan? Lepas tu, dia keluar mai telefon tak gaduh tekan. Hanya sentuh saja. Tuan-tuan pun mula-mula duk tengok, lepas tu teringin. Dia kata kena pakai. Lah semua pakai mana ada lah. Daripada budak-budak sampai kepada yang paling tua pun semua dah ada. Dulu mesej, lah WhatsApp. Jangan memang. Orang tua-tua yang paling banyak sekali WhatsApp ni grup atau ceruk. Kan? Reunion ni. Artinya kita ada peningkatan. Kita kata amboi canggih hala no, ada WhatsApp. Kan? Dia kata ustaz biasalah kita kena ikut peredaran masa, kena ada peningkatan. Benda yang sama tak salah. Semangat tu bagus. Semangat mengubah, meningkatkan diri kita ni. Kan? Bagi ada peningkatan, perubahan sikit. Dalam agama pun kena ada peningkatan lah. Dalam hal-hal ibadat ni pun kena ada peningkatan ilmu lah, kena ada perubahan lah. Maknanya kena tambah baik lah. Kan? Kena baca banyak sikit lah. Supaya kita ada perubahan daripada zaman dulu dengan zaman lah. Kan? Okey. Jadi salah satu daripada doa iftitah yang kita baca tadi, jalan Abu Hurairah. Boleh baca. Itu boleh baca. Boleh baca. Ada juga riwayat, maksud dia pun cantik. Lupa kita nak baca terjemahan. Tuan-tuan, salah satu lagi kita nak sebut kat tuan-tuan, puan-puan sekalian. Tolonglah. Kita lah ada macam-macam kemudahan. Kan? Tolonglah diri kita sendiri. Bukan nak tolong orang lain. Ambil masa. Saya tahu tuan-tuan masa banyak. Tolong ambil masa. Beli atau download ataupun buat pilah lagu mana pun, carilah makna-makna apa yang kita duk baca dalam semayang tu. Subhana rabbiyal azim. Apa dia maksud dia? Ada siapa boleh habaq? Nak bagi tengah 200 tapi nak bayar kali sikit. Ada siapa boleh habaq? Subhana rabbiyal azim. Berapa puluh tahun dah. Kerajaan pun lah, Pakatan Harapan dah. Bukan Barisan Nasional dah. Daripada kerajaan lama sampai kerajaan baru tak tahu makna. Tuan-tuan, lah saya duk perhati orang kita bila dia tengok televisyen ke apa ke, kan, dia susah hatilah kalau tak ada sari kata, subtitle tu. Dia tak faham. Dia nak tekan, nak baca, nak faham kan, ada sari kata tu. Dia duk baca tu, nak bagi faham. Kita kena rasa satu aib, satu kelemahan, kekurangan bila kita baca. Semayang ni bukan kita buat 2 minggu sekali, hari-hari. Kan? Kita kena usaha faham. Kan? Beli buku terjemahan tu kena faham apa dia ni. Allahu Akbar kabira ni apa dia ni. Penting tuan-tuan kita faham. Pasal apa? Allah menyifatkan orang yang baca bila dia tak faham ni. Dalam Quran dia seperti orang yang mabuk. Kan? Orang mabuk ni dia baca ataupun dia bercakap apa satu dia tak faham. Tak ketahuan butiak. Dia kata awak kalau tak faham tak sah ke?
Dia duk buat keluar boh tak sah ni, tu sah. Kita bukan masalah baca tak faham sah. Cuma kita kena ada satu semangat, kita nak khusyuk, satu semangat kita nak bagi semayang kita tu ada kualiti. Ni Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira, dia duk teringat malam ni Jawi no sat gidan kot singgah beli darian apa kata musim. Merewang. Pasal apa merewang? Pasal dia tak ada ruh. Ruh dalam salat. Itu belum masuk lagi jarum-jarum halus syaitan. Tuan-tuan, bukannya payah mengaji orang putih boleh faham, bercakap orang putih sampai berbelik lidah-lidah. Kan? Tiba kita nak mari faham. Tuan-tuan kena ada satu azam untuk memahami bacaan di dalam salat. Tak gaduh masuk kelas bahasa Arab, lambat. Mati duduk balik pun tak ketahuan lagi. Beli hok ada terjemahan siap. Baca terus kan? Baca terus. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah. Doa ni terutama sekali, especially doa ni memang kena faham makna. Pasal benda kita nak minta kat Tuhan. Tuan-tuan nak mari minta kat seseorang kan? Tuan-tuan kena tahulah apa dia nak minta. Bila kita kata doa iftitah, dia adalah satu permohonan. Sesuatu yang kita nak meminta, nak mengharap, nak memohon kepada Allah. Kita nak pergi habaq kat Tuhan, kita nak apa dia? Tiba-tiba kita pun tak faham hak kita minta tu apa. Kalau Tuhan tanya, nak minta apa? Tu hak yang minta tu, hak yang baca tu. Apa dia hak baca tu? Hak baca tu lah. Kan? Macam kita ada setengah-setengah tempat doa amin tu imam. Amin hamdan hamidin hamdan syakirin amin. Jangan amin lagi, itu baru puji-pujian, tu bukan doa lagi. Doa amin dah. Hamdan hamidin tu puji-pujian, ya amin. Buat apa? Amin tak kita doa tu. Oh dia kata tak doa lagi ya. Tak ketahuan apa dia minta. Kan? Bila kita pi duduk depan orang, kita nak mengatakan sesuatu yang kita nak minta lah. Dia mesti tanya nak minta apa. Doa iftitah kan. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah daripada diriku. Jauhkan daripada apa? Khataya, dosa-dosaku. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan penuh kerendahan hatiku supaya dijauhkan dosa-dosa maksiat yang aku lakukan. Seperti mana engkau jauhkan timur dan barat. Maknanya aku tak mau ada kaitan, tak mau ada dosa. Dan kau basuh, cuci, hilangkan, ampunkan, buangkan dosa-dosaku seperti mana bersihnya baju yang putih daripada sebarang kekotoran. Bersihnya baju yang putih, thawb abyad, baju putih tu tak ada kotoran, clear, cuci, bersih. Macam itulah aku nak diri aku daripada dosa. Bila kita dengar, kita baca, baru dia turun ke hati. Dan tuan-tuan kena ingat, pasal apa saya tekankan soal faham makna bila berdoa? Kerana Tuhan tidak terima doa daripada hati yang lalai. La yaqbalullah. Allah tak terima, Allah tolak. Tak pandang doa orang yang min qalbin lah, daripada hati yang lalai. Salah satu makna hati yang lalai apa dia? Tak ketahuan apa yang dia minta, tak faham butiran apa yang dia minta. Satu orang yang dia baca doa tu panjang, sedap kita dengar, tapi dia tak faham, itu maksud hati yang lalai. Satu orang dia seronok, dia baca panjang hamdan hamidin hamdan syakiri hamdan yuafini apa semua dia baca. Kita kata baca apa? Baca doa lah. Doa apa? Doa. Minta apa tadi? Minta doa lah. Doa tu yang dia baca ni. Kita kena tahu. Pasal hati yang lalai, hati yang tidak memahami doa. Ya Allah, basuhlah, sucikan diriku daripada dosa-dosa. Dengan apa kita suruh Tuhan basuh? Bisalj, dengan salji. Bilma, walma, dengan air. Wal barat. Barat ni air sejuk. Air sejuk kan, barat. Embun kan, embun, titisan embun. Maknanya kita minta Allah Subhanahu Wa Taala basuh. Pendek. Lepas tu kadang-kadang kita kata, ish, kalut tu imam ni awak. Dia kata tak ada nak habis. Apa dia ni, dia baca iftitah, tu imam tu baca dah Fatihah. Kita kena faham, variasi banyak, jenis banyak. Mungkin tu imam tu baca yang
Pendek. Ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi kalau kita sembahyang jamaah, kita baca yang pendek-pendek. Kalau kita sembahyang seorang, baca yang panjang, kan? Kita tengok pula ada riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua. Semua boleh baca. Riwayat yang kedua daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Ini daripada Aisyah pula. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun pada waktu malam, baginda memulakan salat dengan membaca. Ini juga boleh dijadikan sebagai apa dah? Doa iftitah. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Boleh juga kita baca. Ada juga subhanakallahumma wa bihamdika. Ada juga doa yang Nabi SAW baca doa iftitah dengan riwayat tersebut. Jadi kesemua riwayat-riwayat ini ataupun doa-doa ini boleh dibaca. Cuma timbul satu soalan. Bagaimana pula kalau kita baca doa-doa ni secara campur? Kita combine, gabung. Allahumma ba'id baini wa baina, lepas tu kita campur dengan doa lain, kita campur dengan doa lain. Maknanya doa iftitah tu banyak, kita baca dalam satu semayang tu 2-3 doa. Wallahu a'lam, kalau kita tengok pandangan-pandangan yang disebut oleh para ulama bahawa mustahab, maknanya sunat lah, boleh lah kita baca doa-doa iftitah ni secara bercampur-campur, gabung, boleh gabung. Kalau tuan-tuan tanya boleh tak boleh gabung doa iftitah ni, boleh. Yang tuan-tuan baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan tu pun hasil daripada gabungan. Boleh Cuma bila kita rujuk praktik Nabi, pengamalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita tengok yang Nabi punya style, bila dia baca, tengok dalam hadis, bila dia baca satu-satu. Dia tak campur lah. Kalau dia baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, dia baca yang tu saja. Dia tak campur dengan hak yang kita kata doa 2-3 doa yang lain. Itu kalau kita tengok daripada pengamalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma boleh An-Nawawi umpamanya, Al-Imam An-Nawawi sebut dalam kitab Al-Adhkar, dia kata boleh kita nak gabung doa-doa iftitah ni 2-3 doa dalam satu semayang. Boleh juga kita nak baca pecah-pecah. Kan? Okey? Kemudian timbul beberapa soalan lain tambahan. Ini sebagai ringkasan, ringkasan. Dituntut juga doa iftitah dibaca sama ada di dalam salat fardiyah ataupun jamaah. Okey. Maknanya kalau kita semayang seorang-seorang pun kita disuruh baca iftitah, kita semayang dengan imam pun disuruh kita baca iftitah. Okey. Cuma disebut oleh para ulama, jika antaranya Al-Imam An-Nawawi, jika seseorang itu menjadi imam, disunnahkan dia membaca doa istiftah atau iftitah yang ringkas. Ini peringatan khas bagi mereka yang jadi imam. Yang jadi imam, jangan baca hak panjang, baca hak pendek, baca hak singkat-singkat, ringkas-ringkas. Sebab di antara garis panduan seorang imam, dia tidak boleh memanjangkan semayangnya. Kalau doa iftitah pun dah panjang, tambah pula dengan Fatihah,
tambah pula dengan surah pula dia baca panjang, maka apa kesannya? Salat tersebut menjadi berat dan ini berlawanan dengan sunnah. Siapa yang jadi tu imam semayang lama lawan sunnah, bersalahan dengan sunnah. Kerana praktik Nabi bila dia jadi imam, dia semayang ringkas. Ringkas pun kena mengaji juga. Kan? Saat ni dia dengar ringkas-ringkas, orang tolak jadi tu imam, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Tu pun kerak, tak baca habis. Allahu akbar, baca baca inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Allahu akbar. Inna pun tak habis. Dia kata ringkas. Kalau inna pun dia kerak teruk lah kan. Surah paling pandak pun dia tak baca habis. Kita kena faham, ringkas berarti tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat lah, pertengahan lah kan. Nabi kata idza amma, apabila salah seorang daripada kamu menjadi imam, falyukhaffif, hendaklah dia ringankan semayang dia. Jadi kata para ulama, salah satu cara nak meringankan semayang, ringkaskan iftitah. Pasal itu kalau kita baca hadis-hadis yang Nabi semayang lama ni, kalau perhati baca bagi habis, hadis-hadis semayang lama ni hadis-hadis apa? Hadis-hadis semayang malam. Pecah kaki, berdiri lama. Kan sahabat kata, aku masuk dengan Nabi, dia baca Baqarah. Ingat habis Baqarah nak rokok, sambung Ali Imran, sambung An-Nisa. Semayang apa? Subuh ke? Tak. Isyak? Tak. Lohor pun tak. Tahajud. Tahajud yang dia baca Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 3 surah tu, dekat lebih kurang 3 juzuk lebih tu, kan? Semayang apa? Tahajud. Yang mana semayang tahajud ni sunnah kebiasaan Nabi buat seorang-seorang. Jadi sebab itu kita kena beza yang mana semayang lama, yang mana semayang cepat, kan? Okey? Kemudian timbul juga isu, jika kita masbuk, maknanya kita tak ikut dari awal, kita mari tengah-tengah. Jika kita masbuk, masbuk orang yang tidak mengikuti dari awal, dari takbiratul ihram. Orang yang masbuk ni orang yang tak takbiratul ihram dengan imam. Adakah mereka juga dituntut, disunatkan membaca doa istiftah? Kata para ulama, dalam hal ini dia kena melihat kepada beberapa situasi. Tuan-tuan tu imam dah semayang, baca ataupun tidak? Asalnya baca. Asalnya baca. Baca yang pendek. Ini dah tu imam baca tang mana dah, kita pun main Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi. Sekali nak Fatihah pula. Okey, nampak? Tapi kalau tanya orang masbuk baca tak? Baca. Sebab masih ada waktu. Maknanya dia sangat dituntut lah, sangat dituntut. Okey. Tapi kalau dia mai, imam sudah hampir nak rokok berdasarkan kepada bacaan. Ataupun imam dah rokok. Kalau nak rokok ataupun dah rokok, gugak. Okey? Dia kata kalau derah kita bolehlah bajet, bolehlah agak. Kalau hok semayang senyap, mana nak tahu dia nak rokok ke tak lagi. Kan? Kita main-main umpamanya mayang lohor. Macam mana ni? Maka dalam hal ini kata para ulama, kan, pada andaian kita, jika seseorang imam itu, andaian kita dia baru mula semayang, kita baca juga. Tapi kalau pada andaian kita, sangkaan dia dah lama start, dia dah nak habis, nak rokok dah, ketika itu iftitah tidak lagi dituntut. Kenapa? Kerana bila kita baca juga iftitah, kita buat juga yang sunat, kita akan problem pada yang rukun tadi.
pada rukun tadi. Dan kita memang boleh tahulah imam tu dia nak rokok tak rokok, kita boleh agak. Lama mana kita terlewat time, kita boleh agak. Tetapi kalau tuan-tuan tanya, kalau saya mai ustaz, dia tengok depa nak gaya rokok, teruskan Al-Fatihah kerana itu rukun, iftitah itu hanyalah sunat. Tapi saya sebut ni kerana apa? Kerana kalau ditanya baca ataupun tidak, memang ulama kata kita disunatkan baca. Okey? Kemudian kita tengok pula isu membaca doa iftitah di dalam salat janazah. Mayang jenazah baca tak? Kita tadi dalam semua salat wajib ataupun sunnah dibaca. Okey? Sama ada semayang tu fardu ataupun semayang tu sunat, kita baca. Isu yang lain sedikit. Jenazah macam mana? Mayang jenazah. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia kata apa? Hal ini berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama. Berlaku, makna saya nak sebut kat tuan-tuan, ustaz, baca iftitah dalam semayang jenazah ni macam mana pula? Ada kata baca, ada kata tak. Rakaat, bukan rakaat pertama, takbir pertama, Allahu Akbar, baca ke tak? Ada kata baca, ada kata tak. Sebab apa dia kata baca? Sebab umumnya semayang memang ada iftitah. Secara umumnya semua semayang ada iftitah? Ada. Jadi semayang jenazah pun termasuk umum. Tapi kata Al-Imam An-Nawawi, yang tepat pada pandangan An-Nawawi, pada pandangan beliau, salat janazah tidak dibaca iftitah. Di atas beberapa alasan. Maknanya tak disyariatkan, tak disunatkan, tak dituntut. Terus Fatihah, sembahyang jenazah. Kan? Okey. Sebab dia kata sembahyang jenazah sifatnya ringkas. Sembahyang jenazah ni sifatnya ringkas. Sebab itu kita tengok sembahyang jenazah ni singkat, cepat, pendek. Maka membaca iftitah memberatkan dan menambahkan kadar salat tersebut. Jadi kalau kita pegang pandangan Al-Imam Nawawi, dia kata tak baca, tak baca. Okey, tak baca. Kemudian dia kata pula, soalan yang berikutnya, bila nak baca? Berdasarkan hadis Abu Hurairah, bila? Lepas daripada takbiratul ihram. Tuan-tuan kena ingat, kita ada tertib tau, bukan boleh ikut dan. Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Habis baca Fatihah, habis baca surah, tu imam tak rokok. Dia kata tak rokok Allahu Akbar kabiran walhamdulillah. Dia pergi baca iftitah. Pasal apa dia baca lepas? Pasal dia kata tadi tak dan, dia ingatkan nak rokok dah. Tak baca, tengok-tengok tak rokok ni. Ada masa lagi baca habis. Oh, dia bukan ikut dan. Dia bukan ikut dan. Dia bukan tom yam campur. Kalau kita tengok dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, selepas takbiratul ihram secara terus Allahu Akbar, terus start tu, tidak ada padanya ta'awuz dan tidak ada padanya basmalah. Ta'awuz dengan basmalah pun tak ada. Terus. Pasal dia bukan ayat Quran, dia doa iftitah. Dia doa. Doa mana ada a'udzubillah. Doa tak ada a'udzubillah. Terus. Allahu Akbar, terus baca doa. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Terus. Allahu Akbar kabira walhamd, terus. Dia tu ustaz. Dia Allahu Akbar. Lagu mana tak tahu, dia ta'awuz.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak baca, dia iftitah. Boleh tak dia reverse? Boleh tak dia reverse? Hal ini dibincangkan oleh para ulama, para fuqaha. Boleh dia reverse? Tuan-tuan, berdasarkan hadis tertib yang diatur oleh Nabi, takbiratul ihram, lepas tu doa istiftah atau iftitah, lepas tu ta'awuz, lepas tu basmalah, lepas tu Fatihah, lepas tu surah. Tak boleh langkau. Kalau dah terta'awuz, tu dia, terta'awuz, ter'a'udzubillah, dah baca dah a'udzubillah, terus maju ke hadapan, jangan toleh ke belakang. A'udzubillah, bismillah, Fatihah. Ini yang disebut oleh An-Nawawi rahimahullah. Dia dibaca sebelum apa-apa bacaan, termasuk a'udzubillah dan bismillah. Okey? Itu kalau kita dah terlajak baca ataupun kita dah langkah pada bacaan. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Kemudian kita tengok pula. Apa lagi isu berkaitan dengan doa iftitah. Doa iftitah tidak wajib dibaca habis macam Fatihah. Fatihah kena baca bagi habis. Tuan-tuan tak boleh alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Takat tu tak boleh. Fatihah kena habis. Sebab itu orang yang tidak, okey, bagi sesiapa yang berpegang dengan pandangan Fatihah tu kena baca, memang Fatihah kena baca kan, pasal dia rukun. La salata liman lam yaqra, tak sah, tak ada semayang. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tak ada. Tak ada semayang bagi orang tak baca Fatihah. Dia kena baca bagi habis. Dia main-main Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, Allahu Akbar. Tok imam rokok, dia rokok tak? Dia rokok tak? Dia jangan rokok, dia perhabis. Dia kena perhabis. Lepas tu baru dia rokok. Cuma jangan lambat sangat. Ni doa alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Arrahmanir rahim tu imam pun Allahu Akbar rokok. Dia pun maliki yaumiddin iyyaka sami'allahu tu imam sami'allahu liman hamidah, dia baru iyyaka na'budu. Tu imam Allahu Akbar, dia baru ihdinas siratal mustaqim. Tu imam Allahu Akbar, dia siratal ladzina. Tu imam Allahu Akbar, dia baru ghairil habis maksud dia tu. Maknanya dia kena habis kan. Walau bagaimanapun dia kena perhabis. Tetapi jangan sampai terlalu jauh dengan imam. Tetapi sebelum kita azan, tetapi doa iftitah berhenti pilah tang mana nak berhenti pun. Jangan duk gagah nak perhabis pun tak apa. Dia kata ustaz saya baca Allahumma ba'i baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Saya habis tang tu imam start Fatihah. Saya tak boleh baca dah. Saya tak boleh pi dah, sekali saya nak kena dengar. Berhenti. Tak apa berhenti takat tu. Tak apa. Dia tidak disyaratkan mesti Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Takat tu dia berhenti. Tak apa, tak apa. Ini sedikit sebanyak berkaitan dengan doa iftitah. Kita bagi dahulu laluan kepada azan. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, ada sikit ada lagi dua saya ingat 2 poin lagi yang terakhir, 2 poin lagi yang boleh kita ambil daripada perbincangan doa iftitah ni. Satu kita dah sebut tadi doa iftitah, cuma kita nak sebut ada satu yang paling ringkas. Yang ni mungkin tuan-tuan boleh baca. Yang ni saya ingat dalam banyak-banyak iftitah, yang ni yang paling pendek lah.
riwayat Muslim, riwayat Muslim. Subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuk tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Pendek. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Pendek. Singkat. Sangat pendek. Ada 2-3 doa dalam tu. Lebih pendek daripada Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Lebih pendek daripada Fatiris samawati wal ard tadi, dan lebih pendek daripada Allahu akbar kabira. Yang tu yang saya ingat yang paling pendek. Subhanakallahumma wa bihamdika, kan? Riwayat Imam Muslim. Kan? Okey. Maksudnya, maha suci engkau ya Allah. Aku memujimu. Maha berkah namamu. Maha tinggi kekayaan dan kebesaranmu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan engkau. Ini pendek riwayat Imam Muslim. Okey. Poin yang berikutnya berkaitan dengan doa iftitah adalah, sekiranya salat tersebut mempunyai beberapa rakaat, tetapi dia adalah kategori yang sama. Baca tiap-tiap semayang ke atau baca yang awal saja? Okey. Kalau kita semayang Zuhur umpamanya, yang itu mudahlah, baca rakaat pertama, selesai. Kalau tarawih atau tahajud, sembahyang yang banyak rakaat tapi berpecah-pecah. Kita bagi contoh tarawih umpamanya. Tarawih. 2. Baca hanya pada semayang yang pertama saja ke? Ataupun tiap-tiap kali kita nak semayang tu kita baca? Umpamanya tarawih tadi kita kata adalah 8 rakaat. 4 kalilah. 2. Baca tiap-tiap 2 tu kita baca hak yang awal nombor 1 tu saja. Khilaf di kalangan para fuqaha. Okey. 1, hadis Abu Hurairah yang kita baca tadi. Ulama yang berpegang ataupun ambil hadis Abu Hurairah tadi, dia kata mana-mana salat yang baharu baca doa iftitah. Allahu akbar, baca doa iftitah. Pasal dia ada takbiratul ihram. Hadis, ingat hadis Abu Hurairah tadi. Hadis Abu Hurairah tadi macam mana? Selepas Nabi takbiratul ihram. Pasal apa kita tak baca rakaat kedua? Saja tanya Abi ya. Pasal apa? Sebenarnya soalan ni tak payah tanya. Pasal apa tak baca rakaat kedua? Pasal tak ada takbiratul ihram. Abu Hurairah kata dah tadi, selepas takbiratul rakaat kedua, rakaat ketiga, mana ada takbiratul ihram? Tu takbir intiqalat nama dia, takbir perpindahan. Bacanya lepas takbiratul ihram. Jadi siapa yang sembahyang tarawih 2 rakaat baca. Masuk pula sembahyang yang 2 rakaat baru baca, pasal ada takbiratul ihram. Maknanya baca tiap-tiap kali sembahyang. Itu pandangan pertama. Sebab ada takbiratul ihram, lepas tu baca. Hadis Abu Hurairah. Kedua, mereka kata baca yang pertama mula-mula buka semayang saja. Yang 2 selepas itu pegang hak yang 2 awal, kerana ia adalah sembahyang yang sama. Berdasarkan hadis riwayat Muslim yang Aisyah kata, Rasulullah apabila bangkit untuk sembahyang malam, tahajud, tarawih, baginda memulakan sembahyangnya dengan membaca doa Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil sehingga habis. Depa kata Nabi hanya baca pada sembahyang yang awal saja. Aisyah kata Nabi memulakan sembahyang malam dengan membaca Allahumma Jibril, tapi dia tak sebut pada sembahyang-sembahyang lepas tu baca ataupun
Tidak. Jadi dalam hal ini saya sebut pasal apa? Kok tuan-tuan tanya. Dia kata, ustaz, laju tok imam tempat saya. Cepat depa mayang tarawih. Kadang-kadang bukan kata nak baca iftitah, nak baca Fatihah pun tak dan. Macam mana ustaz? Okey. Tuan-tuan. Tutup. Kalau tuan-tuan semayang berjamaah, tu imam tu cepat tarawih, tuan-tuan tolong skip lah benda-benda yang boleh skip. Saya bagi contoh, apa yang kita boleh skip? Umpamanya kita ikut tarawih kan, tarawih dia buat 2 tu express ATS kan. Pertama, kita boleh pegang, kalau nak pegang baca juga, baca yang pendek. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala wa jadduka wa la ilaha ghairuk. Kita dah singkat dah. Lepas tu apa lagi? Kita boleh tak baca terus. Allahu Akbar, terus baca Fatihah. Menyebabkan kita semakin ringkas lah, pasal kita nak ikut tu imam pun yang express. Mari tang tahiyat, tahiyat yang ringkas. Tahiyat takat mana? Ambil hak memang, hak betul-betul takat lah, hak betul-betul rubin, hak betul-betul parah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kadang-kadang saya duk perasan imam, khususnya tarawih, depa baca tahiyat tu, baca tahiyat yang paling pendek, makna yang paling wajib lah. Beza at-tahiyatu lillah wassalawat thayyibat assalamu ala nabiy wa salamu alayka ayyuhan nabiy wa semua ni, dia baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Kita yang tak mengaji ni duk kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Duk gagah nak. Kama barakta ala. Kita duk kama barakta ala Ibrahim, dia alhamdulillahi rabbil alamin. Semput. Kita baru duk fil alamin dah, dia alhamdulillah dah. Pasal apa? Pasal dia baca pendek, kita duk baca apa? Pasal apa kita baca panjang? Kita tak tahu kata boleh pendek. Kita tak tahu takat mana, kita duk ingat kena perhabis. Yang tu yang orang tinggal tu. Kan? Dia buat duk, ada satu kisah, dia duk buat heran, orang habis naik atas bas. Dia pun kata, hampa mayang apa cepat sangat? Mayang lohor ah. Aku pun mayang lohor, pasal apa aku lambat? Kami buat dua, dia tak tahu, tuan-tuan jangan terkejut. Ada orang tak tahu qasar. Tak tahu. Dia tak tahu. Bila kita buat 2, dia buat 4, memang lambatlah. Kan? Ini kadang-kadang kita tak tahu. Jadi ini beberapa perkara yang boleh kita praktik kan, dalam hal ini. Okey? Wallahu a'lam. Nah. Ada soalan? Tuan-tuan ada soalan? Ada soalan? Okey? Ada satu soalan ni, tapi soalan ni dia luar daripada topik lah. Saya nak bagi yang iftitah tu, ada soalan iftitah? Biasa nak buat lah kan. Cuma kadang-kadang poin-poin yang teknikal ni kita jarang ni sangat lah.